Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita dapat menyambung perbincangan kita dalam majlis ta'lim ini. Kita berbincang, kita bermunakasyah tentang teks kita ini yang ditulis oleh Syekh Al-Mandili ini, penawar bagi hati. Kita masih lagi di muka surat 179 di bawah bab berkenaan dengan bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Pada perbincangan yang silam kita baru melihat makna zuhud. Makna zuhud, hala tuju zuhud. Arti zuhud dari segi bahasa, lughah, dan apakah perjalanannya. Zuhud ni dia nak bawa kita pergi ke mana? Yang tu kita telah bincangkan. Malam ni kita sambung pada muka surat 179, iaitu penulis menyatakan bahawa penulis kita rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan bahawa dan bahawasanya zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang menyebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia. Penulis menyatakan, saya katakan seolah-olah penulis menyatakan bahawa siapa yang dia dapat, dia berjuang, dia bertarung, dia bermujahadah sampai Allah Ta'ala rezekikan satu rezeki kebatinan ini dalam bentuk tazkiyah masuk dalam hati dia, iaitu rezeki zuhud. Dia dapat zuhud, dia dapat menghayati zuhud, maka dia dapat dua benda. Satu, dia mendapat kepujian di sisi Allah. Allah kasih orang yang ada sifat zuhud ini. Allah suka orang yang ada sifat zuhud ini. Yang kedua, bukan sahaja dia dikasihi oleh Allah Ta'ala, bahkan dia dikasihi juga orang di dunia ini. Di dunia ini, kalau dia berjaya hidup dengan zuhud, orang suka kat dia, orang sayang kepada dia. Itu ikhwan, a'azakumullah, penulis akan bawa kepada kita, penulis akan bawa kepada kita tentang perbahasan itu. Baik ikhwan. Jadi orang yang zuhud itu, pertama, Allah kasih hamba yang zuhud. Satu. Yang kedua, manusia pun kasih orang yang zuhud. Kata penulis, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wa zahad fi ma aidin nasi yuhibbukan nas. Zuhud olehmu pada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala. Dan zuhud olehmu pada barang yang di tangan manusia. Zuhud olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh manusia. Ini dalam riwayat Tirmizi, dan Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, dan Al-Hakim menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini menurut penulis kita. Dan hadis ini kita boleh rujuk adalah hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi ikhwan, penulis kata tu betul. Siapa yang zuhud di dunia, Allah kasih dia. Siapa yang zuhud sesama manusia, maka dia dikasihi oleh manusia. Itu kelebihan. Penulis kata adalah zuhud itu terjadi ia kerana ilmu.
Dia kata sifat zuhud ni terjadi kerana ilmu. Kerana ilmu pengetahuan. Untuk mendatangkan sifat zuhud kepada kita, dia kata kita kena ada ilmu. Kerana firman Allah Ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu, celaka kamu. Bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang beramal ia akan amal yang saleh daripada barang yang diberikan akan qarun di dalam dunia ini. Masya Allah, ikhwan. Apakah yang menyebabkan satu orang tu dapat zuhud? Penulis kata ilmu. Ilmu yang menyebabkan orang dapat sifat zuhud. Al-Imam Hujatul Islam, Imam Hujatul Islam, dia kata ikhwan, ilmu apakah yang kita kena ada sebagai asas paling tunjang untuk kita dapat sifat zuhud itu? Dia kata falaisa yuhtaju minal ilmi fi zuhdi ila hadzal qadar. Tak ada lah kita kata dalam bab zuhud ni kita nak perlu ada ilmu yang tinggi-tinggi, dalam-dalam. Tak. Cukuplah kalau kita boleh ada ilmu pada kadar ni. Apa dia? Kata Hujatul Islam, wa huwa annal akhirah khairun wa abqa. Satu orang tu dengan ilmu asas ni. Ilmu asas apa? Itu ilmu asas dia simpan dalam kepala dia. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari dunia. Nah, itulah ilmu yang dia perlu ada dulu untuk dia berjalan ke arah zuhud. Itu kan kita duk baca dalam sembahyang witir kan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu ilmu dia. Itulah asas yang satu orang tu kena simpan pada dia. Dan Hujatul Islam menyatakan, ikhwan, dia kata waqad ya'lam zalika, yang ni dia kata, yang macam ni pengetahuan yang macam ni ada pada semua orang, walaupun pada satu orang yang la yuqdiru ala tarki dunia, yang dia tu belum mampu tinggal dunia, ilmu ni dia tahu. Dia sayang dengan dunia, katalah dia tak semayang, dia tak tutup aurat, dia dedah aurat, dia katalah dia tak ada bekal akhirat, dia hidup dalam dunia. Macam mana pun dia hidup dalam dunia dengan tak ingat Allah, dia tetap tahu benda ni. Tahu apa dia? Akhirat lebih baik dan lebih kekal dari dunia. Ini adalah ilmu asas, semua orang tahu. Cuma ya ikhwan, walaupun kita tahu ilmu ni, kenapa takat ni kita tahu, kenapa kita susah nak menghayati, nak hadam dia, kenapa susah? Hatta ulama sendiri sekalipun dia susah nak hidup dengan zuhud. Hujatul Islam dia kata apa? Dia kata walaupun orang tahu benda ni, wal akhiratu khairun wa abqa, tetapi dia kata imma li dha'fi ilmihi wa yaqinihi. Tengok ini sebab dia. Hujatul Islam kata sebab apa dia? Dia kata mungkin sebab dia kerana dia menghadapi kelemahan ilmu dan keyakinan. Dia tahu wal akhiratu khairun wa abqa, dia tahu. Tapi dia tahu takat literal ayat. Bila dia tahu pada kadar dan terhad, keyakinan dia pun terhad. Dia tak boleh masuk dalam ayat tu. Kalau ikut Hujatul Islam, dia guna perkataan apa? Dia guna perkataan mungkin kerana kawan tu tidak ada seorang mursyid yang boleh bimbing dia. Mursyid ni maksud dia satu orang guru yang boleh menghurai ayat tu lebih jauh lagi. Macam kita, kita baca buku, kita beli buku, kita baca. Tapi bila kita ambil buku yang sama, kita pergi dengar ustaz menyampaikan di kelas, kita rasa faham lain daripada kita baca seorang-seorang. Itu bermakna wilayah ilmu berkembang. Kita dengar pula ustaz lain,
Tadi kita dengar Ustaz A, kita dengar pula Ustaz B membahas ayat yang sama, kita rasa lebih dalam lagi. Jadi satu orang tu dia tahu wal akhiratu khairu wa abqa, tapi dia tak boleh nak ambil ayat tu masuk dalam fikiran dia dan hati dan hidup dia kerana dia menghadapi masalah dha'fu ilmihi wa yaqinihi. Dia menghadapi kelemahan pada ilmu itu dan keyakinan dia. Itu masalah yang kena diatasi. Kadang-kadang ulama pun dia kena masalah tu. Masalah dia ada rujukan yang banyak, tapi semasa dia belajar dia pun tak dapat penjelasan daripada guru yang mursyid. Mungkin masa dia belajar, guru dia pun guru yang sayang dunia, kasih dunia, kumpul dunia, takut kehilangan habuan-habuan dalam dunia, maka itu meninggalkan kesan kepada murid dia. So bila murid tu jadi ulama pula, dia pun tak lebih luas pada ayat tu. Dia mungkin hafaz Quran, dia mungkin hafaz hadis, dia tahu. Macam kita ikhwan, kita tahu kata mati tu ada, kita tahu kata kubur tu ada, kita tahu kata akhirat ada, semua kita tahu. Tapi kita tahu benda ni semua dengan karenah-karenah dia, kengerian-kengerian dia, tapi kita tak boleh menangis macam mana Osman menangis di atas kubur. Kerana Osman tahu benda tu dengan ilmu yang luas, yang dalam, dengan keyakinan yang tinggi. Para ulama tahu benda tu dengan ilmu yang dalam, dengan keyakinan yang kuat dan tinggi. Manakala kita tahu dengan ilmu yang lemah dan kita mempunyai keyakinan yang juga lemah, maka itu menjadi sebab kenapa wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia, tak dapat kita hadam. Ataupun yang kedua, kata Hujatul Islam, kerana mungkin dikatakan sebagai istilah syahwah. Dia ni satu orang yang dikuasai oleh syahwat dia. Kemahuan dia lebih kuat. Kemahuan dunia dia lebih kuat daripada kemahuan akhirat dia. Bila dia dikuasai oleh syahwat dia dalam kehidupan dia, sehingga syahwat dia itu, syahwat ni bermakna keinginan-keinginan duniawi dia yang menutup mata akhirat dia, itu membawa dia sampai berada di dalam genggaman syaitan, maqsurun fi yadi syaitan, sampai dia berada dalam wilayah syaitan. Syaitan, dia berada dalam tangan syaitan, dalam lingkungan syaitan. Ini sebab yang kedua, mungkin. Ataupun sebab yang ketiga, kerana boleh juga dikatakan sebagai ightirarihi bimawa'idi syaitan. Dia tertipu dengan janji-janji yang syaitan buat. Hari demi hari, masa demi masa berlalu, sehinggalah dengan janji-janji itu malaikat maut cabut nyawa dia dan dia luput daripada segala amalan akhirat dia. Mungkin satu daripada tiga ni penyebab kenapa perkataan yang disebut oleh Hujatul Islam, annal akhirah khairun wa abqa, itu perkataan Hujatul Islam ambil daripada ayat Quran, wal akhiratu khairun wa abqa, itu tak dapat kita nak hadam. Tak dapat. Ada tengok macam mana kita hidup dalam dunia, kita tengok ada orang hafal Quran. Teknik hafal Quran ni ikhwan di mana-mana sama. Katalah macam kita ni, orang tua macam kita lah. Kita ambil sehari 5 ayat. 5 ayat tu baca 40 kali. Baca 40 kali. Katalah macam saya nak hafal apa? Katalah saya nak hafal wailul. Saya tak hafal lagi wailul. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada. Baca wailul likulli humazatil lumazah. Kalau pertama, pastikan saya baca dengan lancar. Mata tengok huruf, tak mau keleng, tak mau ada satu ayat pun mulut baca, mata tengok lain, tak mau. 40 kali kita ulang ayat yang kita nak hafal itu, mata tengok.
wailul likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Biasanya 40 kali ni ikhwan, cukup 40 kali baru start mengapai. Sehari 5 ayat pasti dapat, pasti dapat, insya-Allah dapat, insya-Allah dapat. Orang kata kalau 40, kalau ulang ayat tu 40 kali tak dapat, ulang 60 kali, 60 kali, insya-Allah dengan lebih kuat lagi dapat. Baik, soalannya sekarang ialah kenapa kita tak boleh? Kita tahu kaedah dia, kita tahu apa yang anak-anak kita belajar di Mahat Tahfiz, kita pun boleh baca Quran, kita pun boleh mengulang. Tapi pasal apa kita tak dapat? Kerana kita tak memiliki keyakinan yang kuat. Kita tak ada kemahuan yang kuat. Kita layan kita punya karenah lebih daripada kita layan kemahuan kita. Karenah ni maksud dia apa? Sawarai kehidupan. Sawarai ni apa dia? Rencah kehidupan. Rencah ni apa dia ikhwan? Inilah segala Karbala hidup ni. Tahu Karbala? Karbala biasa 10 Muharram kan? Ini sebelum 10 Muharram Karbala mai dah. Macam-macam punya kabelah dalam hidup ni kita layan. Bila kita nak baca aja, katalah kita nak apai Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dapat 3 ayat, kita ulang balik Yasin. Mata tengok, kita layan apa? Kita layan lenguh lutut, duk bersila baca 40 kali, boleh tak lengah? Memang lenguh kita orang tu sakit. Kita layan. Wahai kita boleh berpindah duduk atas kursi, boleh. Kita layan lenguh, kita tolak Quran, kita pun unjung. Bayar orang tua kalau unjung badan sandak kat kosyen, apa jadi? Sedap-sedap orang maghrib, sedap-sedap orang maghrib. Setahu aku, dia kata tadi aku baca waktu lohak, macam mana dah lompat ke maghrib. Itulah orang tua berunjuk. Itu menunjukkan apa? Kemahuan kita, pengetahuan kita tentang kelebihan ayat-ayat Allah yang kalau dia masuk dalam hafalan kita, bila kita baca dalam solat tengah malam, mempunyai kelebihan yang tinggi, itu tidak kuat. Bila dia tidak kuat, kita tak boleh mengadaptasikan dia. Maka pasal itu dia perlu tarbiyah ilmu. Ilmu kita tahu kata perlu ditarbiyah. Kerana itu ulama menulis, Nawawi menulis At-Tibyan tentang kelebihan Quran, menghafal Quran, baca Quran, mengajak Quran. Yang hafal pun baca, yang tak hafal pun baca. Baca secara ya tatak-ta'u, gagak, terbata-bata dia baca. Apa lagi? Wa huwa alaihi syaqun, baca dalam keadaan punya susah nak sebut, payah. Nabi kata lahu ajran, tetap dapat 2 pahala. Bila kekuatan kita kuat, maka kita boleh mengusahakan benda itu dan kita mampu nak menghadapi rintangan dia. Kita dah confident, macam kita nak puasa. Kita nak puasa, kita dah confident dah besok 1 Ramadan saya nak puasa. Cabaran kita akan hadapi apa dia? Kita bang saja, setitik ayam tak boleh kena mulut, tak boleh masuk dalam mulut, tak boleh telan. Kalau tengok orang makan jual ayat balang tepi jalan pun tak boleh minum. Makan sedap macam mana kita bau pun tak boleh makan, kena tunggu maghrib. Kita dah mampu dah siap dah. Pikiran kita, jiwa kita, emosi kita nak menghadapi cabaran itu. Apa jadi pun aku puasa. Maka kita kuat. Kita kata apa jadi pun, sehari 5 ayat aku mesti hafal. Sehari 5 ayat aku mesti hafal. Kita akan dapat. Saya sibuklah 24 jam tak cukup. Dah, Nawawi telah jawab benda ni. Kenapa kita rasa sibuk sampai benda tak cukup? Nawawi kata kerana Allah ambil berkat masa. Barakat masa hanya boleh dipulihkan, diambil dia balik, dibawa balik masanya berkat itu, yang Allah jawab dalam surah Al-A'raf 96 tu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah buat turun balik berkat daripada langit dan bumi, maka masa kita jadi berkat. Masa kita jadi berkat. Para ulama ni ikhwan, mereka cukup sibuk menulis, berdakwah, menjawab soalan, memberi fatwa.
mereka kena berbincang, bermunakasyah, mereka kena layan kerana pemimpin, kerana rakyat. Mengajak lagi ikhwan bersama keluarga lagi. Mereka perlu masa rehat. Namun semua mereka boleh buat tanpa terjejah. Mereka masih boleh sembahyang malam. Tiap-tiap hari mereka boleh baca Quran. Mereka boleh menulis, boleh mengajak, boleh buat kerja mereka, boleh layan pemimpin mereka, boleh jawab soalan masyarakat. Mereka boleh duduk berbincang dan berfatwa. Kenapa ikhwan? Kerana Allah menurunkan berkat dalam masa. Maka bila Hujatul Islam kata kepada kita ini ikhwan, kenapa kita tak boleh berjalan ke arah zuhud walaupun kita tahu kelebihan zuhud itu begitu besar? Ya, kerana kita menghadapi masalah kekuatan, kelemahan ilmu, kelemahan keyakinan. Kita dikuasai oleh syahwat kehidupan dan kita ditipu oleh janji-janji yang banyak. Kadang-kadang ada satu janji yang menipu kita apa dia ikhwan? Tak apalah, kerja ni kalau hari ni hang tak dapat, besok hang boleh dapat. Tak apalah kalau minggu ni tak dan, hari ada lagi. Kita target 2 minggu nak hafal 5 ayat, 2 minggu nak dapat 1 surah, masa ada lagi. Itu nama dia satu janji-janji hari demi hari. Kita kena ightirarihi bimawa'idu syaitan. Fi taswif ma'ahu, fi taswif wa ma ba'dal yaum. Lepas sehari ke sehari, dia tipu kita. Kadang-kadang dia tipu macam mana? Dia kata hang dah tua, mana boleh pergi dah. Kita sendiri bagi tahu saya dah tua, tak boleh nak hafal kalam Allah. Kita yang bagi tahu. Sedangkan Quran kata pada kita, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Allah kata yang mana kamu tak ingat, aku akan bagi kamu ingat. Yang mana kita tak ingat, Allah nak bagi kita ingat. Maka Allah kata iqra, baca. Allah suruh kita baca. Baca berulang-ulang, iqra. Pasal itu berapa kali Jibril kata kat Nabi? Sekali ke tak? Lebih daripada sekali. Iqra. Ulang baca. Pasal itu dalam kaedah dia kata iqra waradid. Baca dan ulang. Kita dapat. Pasal itu menghafaz Quran ini ikhwan bukan benda mustahil. Hafal Quran bukan benda mustahil. Cuma kemampuan kita saja. Tapi untuk hafal Quran, untuk kita target 10 juzuk, 15 juzuk, insya-Allah dapat. Ada 30 juzuk kita kata kadang-kadang dah sampai 10 juzuk. Kekuatan kita menurun. Dekat 10 kita dapat. Tapi dapat dah hafal Quran? Dapat. Tambah kalau kita tak pernah target sejuzuk, target surah ni, lagi senang dapat. Maka janganlah tertipu sangat dengan ightirarihi wa mawa'idi syaitan, dengan janji-janji syaitan ni, tipu daya syaitan, jangan kita layan sangat. Maka kata penulis kitab kita ni, pasal tu tengok di sini dalam surah Al-Qasas ayat 80 yang dia bawa pada kita, Allah kata wa qala alladhina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu pada mereka, bila mereka melihat dunia, kekayaan dunia, depa terus kata orang yang menghambat dunia dengan melupakan akhirat, depa kata wailakum, celaka hampa, binasalah hampa. Tak betul hidup macam ni. Tumpu kepada dunia semata-mata dengan tak beramal untuk akhirat. Wailakum, ini hidup yang membuat kamu jadi susah akhirat. Dia kata sawabullahi khairun. Dia kata sesungguhnya pahala di sisi Allah itu cukup baik. Liman amana wa amila salihah. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh. Kita ikhwan, kita dah beriman, kita beramal saleh. Hafal Quran daripada amal saleh. Kita mengaji ni amal saleh. Kita sedekah amal saleh. Kita wirid cara Nabi itu amal saleh. Kita buat kebajikan, charity. Kita punya society, kita memerlukan charity daripada kita. Kita buat charity for society. Itu adalah amal saleh. Maka pahalanya Allah nak bagi pada orang yang beriman dan beramal saleh itu khair, itu lebih baik daripada habuan dunia semata-mata. Maka pasal itu dikatakan hanya boleh kata benda ni orang yang beriman, orang yang ada ilmu yang cukup, ilmu yang kuat. Kita ada ilmu, tapi ilmu kita tak kuat lagi ikhwan, tidak kuat lagi. Penulis menyatakan kepada kita ikhwan, penulis kata
telah diterangkan, telah menerangkan Allah Ta'ala dalam ayat ini bahawasanya zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Ya. Untuk capai kepada zuhud, kita memerlukan ilmu yang cukup. Lepas itu ikhwan, dalam pelajaran kita ni ulama kita menyebut al-ilmu, ilmu itu qabla al-amal. Ilmu itu mendahului amal. Maka tak diterima amalan tanpa ilmu. Pasal itu perlu ada ilmu. Maka ilmu apa kita perlukan di sini ikhwan? Seperti kata Imam Ibn Qayyim, Imam Al-Auza'i, para ulama salah, kita kata bila kita sebut ilmu, dia mesti datang daripada perkataan Allah dan hadis Nabi. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau orang tu kata, orang ni kata. Sebab kita nak ambil satu bab, maka dalam bab zuhud ni kita nak ambil, nak pegang, nak hadam, nak jadikan dia jalan hidup kita, nak menuju Allah di hari akhirat. Maka ilmu itu mesti diambil daripada Allah juga. Tak boleh kita ambil daripada orang yang tak tentu hala. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat. Allah Taala sebut dalam ayat. Allah katakan dalam surah Taubah ayat 111. Apakah yang menggalakkan ilmu bila kita tahu kata akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal? Allah kata dalam surah At-Taubah ayat 111, Allah kata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tengok, Allah kata sesungguhnya Allah membeli daripada orang yang beriman itu diri mereka, harta benda mereka, dan Allah bayar dengan syurga. Nah, inilah ilmu yang kedua yang kita kena ada, ilmu yang kuat dan keyakinan yang kuat. Allah kata sesungguhnya Allah membeli. Allah kata bukan Allah nak ambil, Allah nak beli. Bila beli ada pertukaran, transaksi. Kita bagi duit, pemaju bagi rumah. Kita ambil ikan, orang jual ikan ambil duit kita. Pertukaran. Bila kita tukar duit, kita bagi duit kita ke dia, kita akan ambil benda yang lebih berharga daripada duit, barang makanan. Maka Allah tukar dengan kita. Allah kata innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah nak beli. Wahai Allah boleh kata aku nak ambil saja. Allah boleh kata aku perintahkan kamu bagi ke aku. Tak. Allah kata aku nak beli. Dalam ayat lain Allah guna perkataan wa aqridullaha qardan hasana. Allah kata bagilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah guna perkataan pinjam. Bermakna benda pinjam kena dipulangkan balik. Saya pinjam. Allah kata bagi, Allah pinjam sah. Dan masa bagi kepada Tuhan pinjam, bagilah benda yang terbaik. Jangan benda rosak, benda rebeh, benda cacat, benda sumbin. Bagi benda baik. Kerana Tuhan akan pulangkan balik. Kalau kita bagi benda buruk, pulangan dia balik kita akan tengok macam kita bagi. Maka Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah nak membeli daripada orang beriman itu. Hanya orang beriman. Orang kafir, orang fasik, orang munafik, Tuhan tak mahu. Sebab pada diri mereka tak ada nilai, tak ada benda berharga satu pun. Tapi orang beriman, seburuk mana dia dalam dunia, semiskin mana dia dalam dunia, selekeh mana dia dalam dunia, kalau dalam hati dia ada iman, Allah nak beli dia. Allah nak beli apa? Allah nak beli diri dia, hati dia, perasaan dia, budi dia. Dan Allah nak beli apa harta yang dia ada. Dia tengok Allah ni ikhwan, dia muamalat dengan kita. Janji pertama sekali dia mukmin dulu. Mukmin bermakna apa ikhwan? Percaya Tuhan lebih daripada percaya dunia. Percaya Tuhan lebih daripada percaya panca indera. Percaya Tuhan lebih daripada percaya akal dan emosi. Beriman pada Allah dengan lebih yakin daripada beriman dengan benda-benda dalam dunia. Itu iman. Yang membawa dia kepada beriman dengan rukun iman dan menzahirkan rukun Islam dan tasdik dalam hati dia ihsan. Beribadat pada Allah seolah-olah dia nampak Allah. Andai kata dia tak nampak Allah, sesungguhnya Allah nampak dia.
Itu orang beriman. Dia cacat ke, dia sakit ke, dia tua ke, dia huduh ke, bab nombor 2. Bila dia beriman, diri dia tu Tuhan dah pandang mulia. Tuhan nak beli masa dia, buah fikiran dia, tenaga dia, ilmu dia, berkaitan dengan diri dia, nufus dia, barang dalaman dia, semua Tuhan nak beli. Yang kedua, bila kata dia beriman, sekecil apa harta dia ada, Tuhan nak beli. Katalah orang beriman ni, dia ada apa ya kawan? Dia ada gerek buruk kalau letak tepi rumah pun kawang tak ambil. Dah lah gerek buruk, kawang pun tak mau. Maknanya benda tu tak ada harga. Kalau kawang pun tak mau ya kawan, takkan Cina kedai basikal tu mau. Kawang pun tak mau, pasal kawang nak jual kat dia tu lah juga. Tapi Tuhan kata, kalau dia beriman, apa saja harta dia ada, aku nak beli. Pasal tu orang beriman, kalau dia ada 5 dik sekalipun, dia bubuh dalam tabung, itulah harta yang dia ada. Dia bersedekah, Tuhan nak beli. Tuhan nak beli. Satu Tuhan nak tukar dengan 10, 70, 700 kali ganda. Macam mana satu tangkai naik, dia keluar cabang dia. Ada 7 cabang. Pergi pada kali 10. Pergi kepada, Allah kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan gandakan dengan lebih ganda-ganda lagi. Janji dia beriman. Tapi kalau dia tak beriman, daripada atas kepala sampai ke bawah kaki dia segak, dunia puji cantik, dia pun Tuhan tak mau, diri dia pun Tuhan tak mau, apa barang berharga dia ada pun Tuhan tak mau beli. Dan Tuhan nak beli daripada orang beriman ni, diri dia dan harta benda apa yang dia ada, Tuhan nak tukar dengan apa sebagai bayaran? Bi anna lahumul jannah. Allah nak bagi syurga. Lepas tu dalam ayat 111 tadi, 111 atau bawah tu, Tuhan kata di situ, di hujung tu Tuhan kata, Allah kata, waman aufa bi ahdihi minallah. Allah kata, siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Allah janji nak beli diri orang beriman, harta orang beriman, nak bagi syurga, dan orang beriman pun mempertaruhkan dalam diri dia itu benda paling mulia berharga, iman dia kepada Allah, tauhid dia kepada Allah. Maka Allah kata, waman aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih pandai, lebih bijak menepati janji dia daripada Allah? Allah kata, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Allah kata, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah pun kamu berjual beli dengannya kepada Allah. Tengok apa kaitan ayat ni dengan zuhud. Orang zuhud, dia memilih akhirat lebih daripada dunia. Jasad dia duk ada di dunia, tapi hati perut dia, fikiran dia duk ada di akhirat. Dia cenderung dengan akhirat, dia teliak dengan akhirat. Dan apa dia buat? Diri dia dan harta benda dia sanggup jual. Dia nama kata untuk Allah, dia sanggup bagi. Maka bila dia buat pertukaran macam tu dengan Allah, dia bagi dunia dia untuk Allah, Allah bagi syurga Allah pada dia. Allah kata apa? Fastabshiru, bergembiralah kamu. Bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi, dengan jual beli yang telah kamu berjual beli dengannya. Gembiralah kamu kerana jual beli yang kamu buat dengan Allah ni jual beli yang sangat beruntung, kerana Allah lah yang paling pandai menepati janji. Maka Allah kata, wazalika huwal fawzul azim. Allah kata yang demikian itu adalah suatu fauzun, suatu ganjaran, suatu kejayaan, suatu kemenangan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kamu. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Karena itu ikhwan, untuk kita berjalan kepada jalan zuhud ni, yang menyebabkan Allah sayang kepada kita,
Kita kena start diri kita dengan apa, ikhwan? Kita kena start diri kita kita habaq tadi dengan ilmu yang mesti kita hadam balik, kita sinarkan balik. Apa dia? Wal akhiratu khairun wa abqa. Bahawa akhirat lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Antum bayang kalau orang kaya, dia duduk dalam rumah dia, masa dia beli rumah dia tu kosong, perabot apa tak ada, 2.5 juta. Lani sebelum dia masuk, dia renovate sana, dia renovation sini, dia cat sana, cat sini, perbesar sana, perbesar sini, tukar lampu, semua decoration rumah dia semua cantik, dengan barang perabot semua ada. Agak-agak berapa juta kalau dia jual balik? Kurang-kurang lepas 5 tahun dia beli 2.5 juta. Lepas 5 tahun kalau dia jual pun habis tak ada dalam tangan 5 juta. Rumah kosong. Lepas tu dia bagi bernilai rumah dia. Kalau dia masuk dalam rumah tu, kalau katalah dia beli rumah 0.25 juta, value sekarang 5 juta rumah dia. Saya ada satu pengalaman. Demi Allah, ni pengalaman sungguh ni. Saya pun ada, Ustaz Yuk pun ada, Datuk Razak pun ada, Abadi Negara pun ada. Kalau lagi seorang Ustaz Ammar kot ada. Satu orang tu dia nak jual satu rumah dia. Dia kata nak jual murah-murah je. Kita tengok kalau boleh jual murah-murah sudah. Saya dengar murah boleh. Tapi rumah besar, rumah besar boleh. Saya ingat rumah dia. Boleh pergi 4,000 kaki persegi. Tapi jenis apa? Palazzo, macam palazzo. Tapi iyalah kan, ni palazzo. Lebih kurang lagu tu lah 3,000 kaki ke 4,000 gitu. Kita nak jual murah-murah. Saya pergi tanya, kata murah tu apa dik? Kita duk cadang nak beli satu rumah di Kuala Lumpur kan. Saya banyak program kita. Aktiviti kita di Kuala Lumpur banyak. Beli rumah satu senang. Betul. Dia kata kat saya makan pun tak lepas. Dia kata jual murah-murah 6 juta dah. $6 dia kata murah. Saya ingat kena puasa sampai, bukan saya mati sampai mampu. Kau murah. Bantu bayang kalau satu orang dia ada kekayaan dia macam tu, takkan dia nak pakai kereta Viva kot. Dia kira kalau dia pakai Viva juga, rumah dengan kereta tu dia tak imbang. Bayang orang ni rumah dia macam tu, lepas tu dia nak maintenance rumah dia macam mana, tentu dia kena ada kekayaan yang banyak. Bayang ikhwan, orang yang ada kekayaan macam ni, dia masuk dalam gedung istana dia, tapi dalam hati dia ada apa? Dalam hati dia ada wal akhiratu khairun wa abqa. Agak-agak kekayaan tu membinasa tak dia? Sikit tak? Sikit tak? Orang ni kita kata campaklah dia dalam apa? Dalam lautan kekayaan sekalipun. Bila dia duk ingat wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dia duk ingat benda tu, dia duk ingat benda tu. Jasad dia boleh duduklah tak mana pun. Tapi hati dia duk ada di akhirat. Maka pasal tu ilmu wal akhiratu khairun wa abqa itu mesti kita hadamkan, kita kukuhkan dia, kita kuatkan dia balik. Yang kedua kita kata tadi apa dia ikhwan? Kita kata tadi dia kena mengetahui bahawa bila dia start nak berjalan dengan jalan zuhud menuju akhirat, bahawa setiap gerak-geri dia, dalam diri dia, fizikal dia, semuanya Tuhan nak beli. Bahkan ayat yang kita baca dalam 80 Al-Qasas tu menyatakan bahawa dikatakan kepada orang yang menumpukan hati dia sepenuh tumpuan pada dunia,
dengan melupakan akhirat, dikatakan wailakum, kamu telah memakai acuan hidup yang membinasakan. Kerana sawabun, pahala ganjarannya Allah sedia di akhirat untuk orang yang beriman dan beramal soleh lebih baik daripada dunia. Itu 3. Yang keempat, kita nak kena hadam dalam diri kita apa dia? Dalam An-Nisa 77. Allah kata qul mata'ud dunya qalila. Allah kata, katakanlah Muhammad kepada hamba-hamba aku bahawa mata'ud dunya qalilun, kehidupan dunia ini terlalu sikit sangat. Mata' bermakna keseronokan, kesenangan, kegembiraan, kekayaan, nikmat-nikmat yang ada dalam dunia. Ini semua kita bagi mata', keseronokan yang ada, kesenangan yang ada, kesedapan yang ada. Allah kata mata'ud dunya qalilun, sikit. Ayat seperti ini, Hujatul Islam kata Tuhan letak kalimah ni untuk menunjukkan betapa rendahnya dunia berbanding akhirat. Sehingga kan akhirat sebesar tu diguna perkataan qalil dalam dunia. Mana tak qalil, ikhwan? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dicerita seorang yang paling kaya dalam dunia dibawa ke akhirat. Paling kaya. Boleh dikatakan dia ni tak pernah susah dalam dunia, dibawa ke akhirat. Dan memang dia ahli neraka. Tapi dia kaya. Apa Tuhan kata malaikat? Ambil dia, celok. Bukan lepas masuk. Celok atau celok. Lepas dalam neraka, tarik naik balik. Ada benda aku nak cakap ke dia. Malaikat pun ambil dia, celok. Sekali celuk lah. Celuk. Kita kata celok lah, macam celok sayak tu kan. Sampai lembik sayak tu. Angkat naik. Tuhan tanya kat dia, hang pernah senang tak dalam dunia? Wahai dia orang paling senang dalam dunia. Bila dia kena celup masuk dalam neraka tu, angkat balik naik. Tuhan kata kat dia, hang pernah senang tak dalam dunia? Terus terkeluar di mulut dia. Dia kata, Tuhan, kerana seringat aku tak pernah nampak dunia senang. Azab neraka punya dahsyat. Tuhan ambil pula satu orang yang paling merana hidup dalam dunia. Dan Allah tentukan dia ahli syurga. Tuhan kata pada malaikat, ambil dia, celup dia masuk dalam syurga sat. Keluarkan dia balik. Bagi dia masuk dalam syurga, apa keluar balik. Malaikat buat. Tuhan kata ada benda aku nak tanya kat dia. Malaikat buat. Dia orang yang paling merana hidup dalam dunia. Susah. Allah tanya kat dia, hang pernah susah tak dalam dunia? Tiba-tiba dia jawab. Dia kata, Tuhan, aku tak pernah susah dalam dunia. Seketika merasai nikmat surga, sat saja nikmat surga, rasa punya sedap nikmat surga ni, sampai tak pernah teringat kita pernah susah. Maka kerana itu Allah katakan dunia ni qalil, sikit sangat. Kalau hang senang pun, senang yang hang rasa terlampau senang tu pun sikit. Kalau yang hang susah pun, hang rasa susah amat-amat pun sikit. Kalau hang punya senang yang banyak tu nak banding dengan satu susah akhirat, hang akan tendang senang macam tu je. Hang orang yang paling teruk susah dalam dunia, bukan duduk dalam syurga lama, sat saja, hang akan rasa kesusahan dunia hang tak pernah rasa. Maka Allah katakan, qul, katakanlah kepada hamba-hamba aku Muhammad, mata'ud dunya qalil, hidup dalam dunia ni sikit saja. Satu hari diceritakan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita, Aisyah kata,
Satu hari qultu ya Rasulullah, Aisyah kata satu hari aku kata kat Rasulullah, aku kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ala tastat'amillah fayut'imuka. Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak berdoa minta kepada Allah Ta'ala makanan supaya Allah bagi pada Rasulullah makan? Aisyah katanya, aku boleh kata lagu ni kerana dia kata wa bakitu lima ra'aitu bihi minal ju', kerana air mata aku dah tak boleh tahan dah tengok, aku menangis tengok kerana Nabi duk tahan lapar. Maka aku kata, aku buka mulut, ya Rasulullah, mintalah pada Tuhan supaya Allah bagi, dan Allah boleh bagi makan pada Rasulullah. Nabi kata, faqala ya Aisyah, Nabi kata Aisyah, walladhi nafsi biyadihi law sa'altu rabbi ay yajri ma'i jibalud dunya zahaban la ajraha haitsu syi'tu minal ardi. Nabi kata Aisyah, kalau aku minta ke Tuhan apa yang hang suruh minta, nescaya Tuhan bagi pada aku ni, Tuhan bagi pada aku apa yang aku minta tu. Ni bukit-bukit ni Tuhan boleh tukar jadi emas, Tuhan boleh bagi ganjaran kepada aku min haitsu syi'tu minal ardi, daripada apa yang aku nak saja daripada dunia ni, semua Tuhan boleh bagi. Dan dunia itu akan mengalir kepada aku dengan deras sekali kalau aku minta apa yang hang suruh minta tu. Walakin, Nabi kata akan tetapi, walakin ikhtartu ju'ud dunya, tapi Aisyah, aku pilih hidup dalam keadaan lapar. Ada hari makan, ada hari tak makan. Bukan kata aku, orang keliling aku semua macam tu, ada hari makan, ada hari tak makan. Aku pilih wa faqra dunya ala ghinaha, aku pilih jadi orang miskin daripada orang kaya. Wa huznu dunya ala faraha, aku pilih sedih, hari-harinya aku lalu ini lebih banyak sedih daripada seronok. Nabi kata Aisyah, sesungguhnya dunia, aku minta kepada Allah supaya dunia ni tidak berlari di depan mata Muhammad dan keluarga Muhammad. Berlari maksud dia apa ya kawan? Dunia ni mai dia teliak kita, dia berjalan, dia teliak dengan kita. Aku minta pada Allah supaya Allah tak bagi diri aku dan keluarga aku bila tengok dunia nak terkam, tengok dunia nak hambat, tengok dunia rasa kecewa tak dapat. Nabi kata Aisyah, innallaha yarda li ulil azmi minar rusuli illa sabri ala makruhi dunya wa sabru ala mahbubiha. Nabi kata Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala redha dengan ulul azmi daripada para rasul. Apa ada pada ulul azmi ini sampai Allah redha dengan mereka? Tak ada apa kepada mereka, melainkan pada diri mereka ada sabar atas kesulitan dunia, mereka ada sabar di atas benda yang mereka tak suka dalam dunia, dan mereka ada sabar di atas benda yang mereka suka dalam dunia. Kemudian Allah tidak akan redha membebankan aku dengan apa-apa yang tidak menjadi kemampuan aku. Nabi kata Aisyah, Allah berfirman pada aku, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah kata, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi daripada para rasul yang aku utuskan. Nabi kata, wallahi mali budda min ta'atihi. Sesungguhnya Nabi kata, aku tak akan ambil pilihan yang lain, melainkan aku akan pilih untuk taat kepada Allah. Wa inni wallahi, sesungguhnya aku ni Aisyah, demi Allah aku pilih akan sabar kepada Allah
seperti mana mereka sabar dengan penuh kekuatan aku. Dan semua ini Aisyah, wala quwwata illa billah, semua ini tak boleh aku lalui melainkan dengan kekuatan daripada Allah. Itu pengetahuan yang ada pada diri Nabi tentang akhirat berbanding dengan dunia, yang dia tarbiyah isteri dia. Wahai, kita cakap macam bahasa sekarang lah, kita ada kemampuan, kita ada kebolehan. Kenapa tak guna kebolehan ni untuk hidup dalam dunia? Boleh guna. Macam mana kita, ikhwan, bila satu orang tu buat nanya ke kita, kita boleh buat nanya balik ke dia. Ada A buat nanya kat B. B tu, kalau dia mula bertindak, dia boleh bertindak kepada A sampai hilang kerja A tu. Dia boleh bertindak. Tapi dia pilih tidak bertindak. Allah suka yang tu. Kerana bila A buat nanya kepada B buat nanya balik kepada A, maka A dengan B adalah sama. Maka Allah suka orang yang tak sama dengan orang ni, yang sama dengan ajaran Allah Ta'ala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah kata buat baiklah pada sesama kamu seperti mana Allah buat baik pada kamu. Masya Allah, ikhwan. Maka ilmu ini, ikhwan, ilmu yang kita duk bahas ni, ilmu inilah yang akan menjadi asas yang penting kepada kita pada menyatakan habuan kita di hari akhirat itu lebih besar daripada dunia. Dan para ulama kita, ikhwan, kata pada kita, jangan tinggal satu doa memohon pada Allah. Jangan tinggal satu doa yang sebahagian para ulama kata doa ni ada kena mengena dengan hadis. Tapi saya katakan para ulama menganjurkan kita baca doa ni, terutama dalam bab zuhud ni, untuk dapat kekuatan nak hidup dengan zuhud ni, supaya apa yang datang kepada kita ni, ada dalam tangan kita ni, dia tidak merosakkan pandangan hati kita kepada akhirat. Ada satu doa yang kalau kita lihat ada dikaitkan dengan satu riwayat, tapi saya nak ambil doa tu saja. Saya tak mau kaitkan dengan riwayat tu dulu. Saya nak ambil doa tu. Doa. Tengok tadi kita dah habaq dah kan, kena ada ilmu. Ilmu macam mana, kena tahu kedudukan dunia ni macam mana. Hati kita kena kuat dan kita kena tahu apa yang menghalang kita. Kerana kelemahan ilmu, kelemahan keyakinan, itu menyebabkan walaupun kita tahu wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula, kita tak boleh pergi jauh kerana ada banyak halangan. Maka kita pohon pada Allah dalam bentuk doa. Doa ni para ulama kata, depa kata sebenar-benarnya ada dalam hadis. Sebenar-benarnya depa kata doa ni ada dalam hadis. Doa ni kita minta pada Allah, Allahumma arini dunya kama araitaha salihina min ibadika. Menarik, doa ni menarik, ikhwan. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu kita kata, Allahumma, ya Allah, arini dunya, arini ad-dunya, boleh baca lagu tu ataupun baca sambung, arini dunya, ya Allah, arini, perlihatkanlah kepada saya, tunjuklah kepada saya ad-dunya, dunia ni. Macam mana yang kata dunia ni? Tunjuklah kepada saya dunia ini, kama ra'aitaha salihina min ibadika, seperti mana kau telah tunjuk rupa parah dunia kepada hamba-hambamu yang saleh. Macam mana hang tunjuk dunia ni kepada mereka, tunjuklah dunia tu kepada saya macam mana hang telah tunjuk kepada mereka, sehingga dengan hang tunjuk aib dunia ni, mereka ada kekuatan untuk mencari akhirat. Ada satu drama dulu satu drama Melayu, saya pun lupa tajuk dia, tapi dia punya cerita lebih kurang macam ni. Dia ada satu bini dia ni bukan kata beletiang, ikhwan, raja. Beletiang biasa, raja beletiang.
Bukan kata beletiak mulut, dengan kaki tangan naik kat dia. Satu hari biasa drama kan, lalu satu bunga lalu dia tengok, dia berkenan. Orang kawan-kawan pun duduk perangat-perangat, dia berkenan. Bila dia berkenan, bini dia dapat tahu, jadi perang ramai. Keluarga belah bini datang kepada dia, adik-beradik semua datang, kata kat dia, hang dah ada bini macam ni, hang lagi nak cari tu, hang apalah punya jantan, fikirlah sikit anak-anak. Saya tertarik juga dengan drama ni. Dia jawab kepada dia apa? Dia kata, aku lebih tahu kehidupan aku daripada hampa. Daripada hampa tengok hidup aku lebih tahu hidup aku sendiri. Aku tetap apa jadi sekalipun, aku nak pilih yang hampa kata perempuan gatai lah, perampas lah, perosak rumah tangga orang lah. Hampa kata apa kat dia pun, dah hampa nak kata apa kat aku, hampa katalah, aku tetap pilih dia. Okey, saya tutup drama tu takat tu. Kalau cerita tak habis buku. Kenapa dia dapat kekuatan? Dia sanggup tinggal rumah tangga yang sedang dia ada ni untuk bina rumah tangga baru. Di mana dia dapat kekuatan tu? Kalau bini dia sama baik dengan perempuan yang baru main ni, sama cantik, sepadan, seiras, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, pinggang sama ramping, wajah sama comel, dia nak ambil perempuan yang kedua, dia nak tinggal isteri yang pertama, dia mesti fikir panjang. Tapi kalau tak sama, dia mesti tak boleh fikir panjang. Pasal apa nak fikir panjang? Buat apa? Memang tak sama. Maksud saya apa dia? Bila Allah Ta'ala tunjuk kepada orang soleh ni, akhirat ni lebih baik daripada dunia. Bukan sama baik, bukan sama padan, bukan sama nikmat. Allah tunjuk kat mata hati dia, akhirat lebih baik daripada dunia. Maka ketika tu dia tidak teragak-agak nak memilih akhirat dengan meninggalkan dunia. Walaupun orang kata kepada dia, hang rugilah, apalah tak berdunia, kerana dia tahu dia pilih benda yang khairun wa abqa. Ya ikhwan, kerana itu dalam riwayat ni datang doa, Allahumma ya Allah arini dunia, tunjuklah kepada saya dunia ini, kama ra'aitaha salihin min ibadika, macam mana kau telah tunjuk dunia, rupa parah dia, wajah dia kepada hamba-hambamu yang saleh, sampai mereka boleh menghindar dunia, memburu akhirat. Tunjuklah kepada saya dunia macam tu. Ya subhanallah ikhwan. Jadi bermakna macam mana pun kita nak jadi orang yang zuhud, tetaplah doa daripada kita kepada Allah tak putus. Dan tengok Nabi ikhwan, macam mana dia boleh pilih dunia, dia boleh pilih akhirat lebih daripada dunia, kerana dia bagi tahu kalau dia berusaha lebih sikit dalam dunia akan datang seperti ayaknya mengalir. Tapi tak, Nabi kata dia lebih suka dalam keadaan apa? Dia lebih suka hidup dalam keadaan miskin daripada kaya, lebih banyak menangis daripada berseronok, macam mana Raja Rom dan Parsi. Dia lebih memilih hidup dalam keadaan tak makan lebih banyak daripada makan. Dan dia tak mau apa? Dia tak mau dunia itu menarik perhatian diri dia dan keluarga dia. Dan dia nak hidup dengan semampu dia, seperti mana ulul azmi. Dia malu dekat ulul azmi. Dia malu dekat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dia malu. Dia tengok hidup mereka, perjuangan mereka, Allahu Akbar, dia malu. Maka itu mestilah yang Imam Ghazali kata awal-awal tadi, bila kita kena masalah dha'ful ilmi wal yaqin, kita diserang kelemahan ilmu dan keyakinan, kita tak boleh buat keputusan. Keputusan mesti dibuat di atas keyakinan. Yakin. Kalau tak yakin, tak boleh buat keputusan. Maka inilah yang kita baca pada malam ni ikhwan. Tajuk berkenaan dengan penulis menyatakan bahawa
dalam ayat tadi Allah menerangkan kepada kita bahawa zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Maka dia nak kata, dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu ada beberapa pangkat. Zuhud ni ada beberapa kedudukan. Nama je zuhud, tapi label orang randuk itu tak sama. Maka apakah dia punya kedudukan dia? InsyaAllah kita tengok pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ikhwan, semoga ada manfaat pada saya dan kita semua. Ada soalan? Ya. Ini ada Lepas nak minta pencerahan daripada Ustaz. Ini perkataan daripada Yahya bin Mas. Ya, mana? Bin Mas. Ya, mana? Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az ni dia di kalangan ulama. Dia bukan sahabat. Dia di kalangan tabi'in. Benda ni keluar pada tajuk kita lah. Okey. Ini dia berkenaan dengan hati. Ah. Perkataan dia minta Ustaz syarahkan, ubahkan benda ni. Hati ini seperti panci. Boleh? Hati seperti panci. Maknanya panci tu apa ya? Periuk. Bolehlah kata macam periuk. Dia akan mendidihkan apa yang ada di dalamnya. Okay, sedangkan lisannya itu ibarat gayung. Maka tunggulah untuk menilai seseorang sehingga dia berbicara kerana lisannya akan mengambilkan untukmu apa yang ada di dalam hatinya. Bisa jadi rasanya manis atau kecut atau tawar atau masin. Ya. Okay, insya Ustaz. Bagi penjelasan. Baik. Kata-kata ni dia asalnya boleh terbit kata-kata ni. Katanya berasal daripada ucapan yang dikeluarkan oleh Abizar Al-Ghifari. Katanya. Tapi wallahu taala alam, ulama dia kata katanya daripada Abizar, kemudian katanya Abizar ambil daripada Nabi. Tapi ulama hadis tak dapatlah nak membuat keputusan sama ada benda tu marfu' pada Nabi. Maknanya ulama hadis berpendirian benda tu bukan daripada Nabi. Maka eloklah kita kata paling tinggi kedudukan ni daripada Abizar. Baik, asal dia yang saya nak cerita ni baru datang kepada Yahya bin Mu'az ni. Yahya bin Mu'az ni dia nak sebut pecahan daripada Abizar kata. Baik. Abizar kata macam ni. Abizar kata, man zahida fid dunya adkhalallahu al-hikmata qalbahu fa antaqa biha lisanahu wa arafahu ad-dunya wa dawa'aha wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Itu perkataan Abizar. Yang jelasnya itu perkataan Abizar. Baik. Dia kata apa? Ini riwayat daripada Ibnu Musayyab. Dia kata daripada Abizar. Abizar kata, man zahida fid dunya. Siapa yang zuhud dalam dunia, siapa yang belajar zuhud dalam dunia, adkhalallahu al-hikmata qalbahu. Allah Ta'ala akan campak dalam hati dia hikmah. Siapa hidup dalam dunia ni dengan zuhud, Allah Ta'ala akan campak dalam hati dia hikmah. Yang hikmah tu fa antaqa biha lisanahu, yang akan dituturi oleh lisan dia. Bila hikmah masuk dalam hati, lisan akan bercakap dengan, ialah bila dalam ni dah kaya hikmah, kamus ni dalam ni, dada ni penuh dengan kekayaan prakata, kosa kata, maka dia banyaklah mengeluarkan kata-kata yang penuh hikmah. Wa arafahu da'ad dunya. Allah Ta'ala bagi pada orang ni yang ada zuhud ni, Allah Ta'ala bagi dia nampak penyakit dunia ni duk ada di mana. Dalam dunia ni tak mana ada penyakit. Bukan saja tu, wa dawa'aha, dan Allah Ta'ala tunjuk dekat dia ubat di mana. Maksudnya dia lebih kepada ke arah tazkiyah jiwa.
Lepas tu wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Siapa yang zuhud ni pada ujung hidup dia, Allah Ta'ala keluarkan dia daripada dunia dengan penuh selamat menuju Darussalam, iaitu syurga. Darussalam bermakna syurga. Dar, negeri, salam yang penuh sejahtera, iaitu syurga. Baik, ini kata Abi Dzar. Siapa yang belajar zuhud dan dia dapat zuhud, Allah bagi hikmah kepada hati dia, hikmah ada pada lisan dia, hati dia kenal penyakit dunia dan tahu di mana ada ubat untuk merawat, dan Allah Ta'ala akan keluarkan dia dengan selamat di ujung ayat dia. Baik, bila Abi Dzar ungkap kalimah ni, maka datanglah ulama-ulama di bawah ni, mereka cuba buat rumusan daripada apa yang Abi Dzar cakap. Macam tu dia kata tadi kan. Dia kata hati kita ni macam mana periuk tadi. Bermakna dalam tu kita boleh bubuh macam-macam. Tapi kena ingat, sama ada benda yang duduk dalam jiwa kita ni bermanfaat atau tidak, nanti dulu kena tunggu dia masak. Di bawah periuk tu ada api. Benda tu masuk dalam periuk, kita boleh makan tak lagi? Kita buah ayak dalam periuk, kita cucu api. Kita kena tunggulah sampai ayak tu matang, sampai ayak tu mendidih, baru kita boleh cedok, baru ayak tu selamat dimakan. Kalau kita bubuh ayak, kita buka api, dia tak ada mendidih, terus kita minum, maka apa manfaat kita letak periuk tu di atas api? Mesti bila kita masukkan benda dalam periuk, kita letak dia dalam atas api, mesti ada tujuan kita. Tujuan kita nak masak. Dan sifat orang masak ni kena tunggu sat. Tak ada lah orang buh minyak, buh bawang, buh apa, tak ada pendayung dah. Tak ada senduk, tak ada apa, mana ada, mesti nak kacau. Mesti nak kacau. Dan kacau itu tanda apa? Tanda masak. Nanti kita akan tengok kadar mana pula kita nak ambil, nak makan, nak tinggal, ataupun nanti buang ke semua ke, tengok pula. Maka itulah yang nak dibuat rumusan oleh Yahya bin Muaz daripada apa yang dia faham daripada Abi Dzar cakap. Itu macam Abeli dengar kelas saya, betul Abeli buat nota sendiri. Hari ni saya punya kelas, saya faham kesimpulan daripada kelas tadi, saya faham yang ni 1, 2, 3 benda. Abeli pakai bahasa sendiri. Tak apa, itu semua tidak ada masalah. Cuma dalam ilmu dia suka kita tahu sumber kata-kata tu mai daripada mana. Maka mai daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Bolehkah? InsyaAllah. InsyaAllah ikhwan, semoga Allah memberkati kita, merahmati kita. Perjalanan kita masih jauh ikhwan. Kita baru bab yang ketiga, kita ada 10 bab. Sebenarnya kita ada 3 bab. Okay? Ini tak masuk lagi sifat-sifat buruk pula. Ini sifat baik aja dah bincang, baru 3. Sifat buruk ada 10 pula. Lepas tu tak mai lagi 7 anggota zahir. Bermakna perjalanan kita jauh ikhwan. Hari ni dah 1 bulan, besok 2, lusa 3. Lepas tu kita boleh dengar PKP sambung ke tak? Rasa-rasa macam sambung. dia bila sambung pun rahmat juga, kita boleh mengaji tenang-tenang. tenang-tenang saja Pak. Kan? Tak sambung pun ada rahmat macam lain, sambung pun ada rahmat macam lain kan. Alhamdulillah. Kerinduan kita pada kawan tu tak tahulah. Nak jumpa kawan, nak sembang, nak gigit hidung dia, nak gigit telinga dia. Seronok-seronok jumpa kawan. Geram. Tengok kawan lawan WhatsApp nampak macam anak kucing comel. Bila lah boleh nak makan sekali, nak gebang, nak gelak koka. Tapi dalam suasana ni pun ada rahmat. Mukmin diuji dengan susah, dia sabar. Diuji dengan senang, dia bersyukur pada Allah. 2 sifat hanya sifat mukmin, orang lain tak ada. Sifat sabar dan syukur. InsyaAllah ikhwan, kita akan sambung lagi pada hari Rabu kita ni insyaAllah dalam bab zuhud ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.